Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan Ikhwan dan juga dua orang lagi sahabat saya iaitu Haikal dan juga Azhar akan membincangkan tentang komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan cara formal manusia berinteraksi, terutamanya dalam urusan rasmi kerana ia menyampaikan maklumat dengan lebih tersusun dan dapat disimpan sebagai rujukan untuk pelbagai tujuan seperti audit dan penilaian. Komunikasi ini boleh dilakukan secara manual melalui penulisan di kertas atau secara elektronik melalui platform seperti surat, laporan dan memo yang kini semakin dominan dalam era digital. Dalam konteks pengurusan pendidikan, komunikasi bertulis amat penting untuk memastikan ketepatan maklumat dan menyediakan rekod yang boleh dirujuk. Proses ini melibatkan pertukaran maklumat dalam bentuk teks dan pelajar perlu menguasai kemahiran menulis untuk berinteraksi dengan rakan, guru dan komuniti. Komunikasi bertulis yang berkesan memerlukan pilihan kata yang tepat dan kesepaduan isi yang baik. Menurut Larif, kemahiran berkomunikasi yang baik dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi individu. Oleh itu, kemahiran berkomunikasi tulis adalah penting bagi pelajar untuk menyampaikan idea dengan jelas dan memberi kesan positif kepada pemahaman pembaca dan juga berfungsi secara elektif dalam pelbagai situasi. Okey, antara jenis-jenis komunikasi tulisan, yang pertama ialah surat tidak rasmi, yang kedua surat rasmi, yang ketiga memo, yang keempat minit mesyuarat, yang kelima laporan, yang keenam berita, yang ketujuh kertas cadangan projek, yang kelapan teks ucapan dan yang terakhir ialah skrip pengacaraan. Okey, memo ialah singkatan kepada memorandum yang bermaksud catatan dan juga peringatan kepada sesuatu pihak. Ia berperanan seperti surat tetapi biasanya digunakan untuk jabatan yang sendirinya. Tujuan penulisan memo ini ialah untuk memberi maklumat kepada ahli ataupun dalam organisasi. Ia juga untuk menjelaskan sesuatu prosedur baharu tentang sesuatu perkara. Ia juga bertujuan untuk menyediakan laporan ringkas tentang sesuatu perkara atau prosedur yang akan berlaku pada masa itu. Seterusnya, memberi nasihat tentang membuat sesuatu keputusan. Dan akhir sekali, membuat permohonan sesuatu perkara dalam bahagian organisasi. Ciri-ciri memo. Ia ditulis secara ringkas tetapi formatnya harus dipatuhi dan ditulis lengkap. Ia mementingkan isi-isi dan kepentingan isi penting. Memo ini hendaklah dilengkapkan dengan nombor rujukan, tarikh, tanda tangan dan sebagainya. Memo ini berbentuk borang dan berbentuk terbuka. Memo juga berbentuk yang tidak terikat seperti surat rasmi. Dan akhir sekali, memo ini mementingkan keseragaman dalam penggunaan dalam organisasi. Okey, format penulisan memo adalah seperti yang tertera berikut. Baiklah, seterusnya jenis komunikasi tulisan yang seterusnya ialah surat rasmi. Surat rasmi ialah sejenis surat yang digunakan untuk tujuan yang rasmi. Kebiasaannya surat rasmi ditulis dalam bahasa formal dan mengikut format yang telah ditetapkan serta mengandungi maklumat yang penting dan sahih. Surat rasmi boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti menghantar maklumat, membuat permintaan, mengadakan perbincangan atau mengirim sebarang notis kepada pihak yang bertanggungjawab atau pihak yang berkaitan dengannya. Format surat kiriman rasmi adalah seperti yang berikut. Yang pertama, alamat pengirim, jawatan dan alamat, tarikh, kata menghadap, perkara, isi kandungan, pengakuan pengirim, tanda tangan pengirim dan nama pengirim. Baiklah, kita pergi ke jenis komunikasi tulisan yang seterusnya iaitu minit mesyuarat.
Minit mesyuarat ialah satu rekod atau kenyataan bertulis secara formal mengenai catatan ke atas sesuatu perbincangan dan keputusan yang dicapai oleh perbincangan tersebut sebagai bahan rujukan, tindakan susulan dan pelaporan semula pada mesyuarat akan datang. Terdapat beberapa kepentingan minit mesyuarat. Antaranya ialah menjadi bahan bukti berlakunya mesyuarat atau perbincangan antara dua belah pihak. Seterusnya, bahan panduan pada masa akan datang, panduan untuk membantu pihak yang baru mentadbir sesuatu organisasi, mengendalikan mesyuarat dengan betul, membantu membuat keputusan, mewujudkan sikap demokrasi dalam sesebuah pentadbiran. Selain itu, menjadi bahan rujukan kewangan untuk mengelakkan penyelewangan dan meyakinkan pihak luar terhadap pentadbiran. Minit mesyuarat juga mempunyai format yang tertentu. Yang pertama, nama mesyuarat, nama penganjur, bilangan dan tahun. Kedua, tarikh, masa dan tempat. Ketiga, kehadiran. Keempat, turut hadir iaitu jemputan yang bukan ahli mesyuarat tetap. Kelima, tidak hadir dengan kenyataan. Keenam, tidak hadir tanpa kenyataan. Ketujuh, perutusan pengerusi mesyuarat. Kelapan, pengesahan minit mesyuarat yang lepas beserta pindaan sekiranya ada, dan seterusnya, perkara-perkara yang berbangkit. Yang ke-10, perkara-perkara yang dibincangkan. Ke-11, pembentangan kertas kerja. Ke-12, hal-hal lain. Dan seterusnya, penanggung mesyuarat. Ke-14, penyediaan minit mesyuarat. Ke-15, tarikh minit disediakan. Dan yang terakhir, initial, iaitu folder, nama pendraft, nama jurutype atau nama fail simpanan. Baiklah, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.